perkenalkan, inilah dia Christine Ling. Apa khabar Kak Chris? Syukur. Baik-baik adanya Mira. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Nona untuk episod kali ini. Sama-sama, terima kasih. Kak Chris, masa Mira kecil, Mira berkesempatan menyaksikan Kak Chris mengacara di kaca TV. Dan siapa sangka hari ini Mira dapat bersemuka dan berbual bersama dengan Kak Chris. Baiklah, di kesempatan ini ramai dekat luar sana yang nak tahu perkembangan terkini Kak Chris. Dan kalau tak keberatan, mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman dan kenangan waktu mengacara Nona. Jadi yang terkini, Surat Takdir Mira, saya sebenarnya sudah siapkan sebuah naskah tentang riwayat hidup, autobiografi. Jadi sejak kecil sehingga dewasa, pra TV3, semasa TV3 dan pasca TV3. Jadi yang dinamakan itulah Sudi-sudikanlah sejalan anak itik. Jadi yang diikhtiarkan sekarang, mencari-carilah penerbit yang sudi bekerjasama dengan saya untuk menjadikannya buku. Buku pun tak mengapa. Ini adalah hasil Kak Chris sendiri? Saya tulis masa-masa kita melestarikan diri inilah ya. Jadi ini dan syukurlah sudah dapat disiapkan. Jadi kalau nak katakan tentang pengalaman semasa Nona tu, kebetulan memang saya ada, maklumlah Nona ni sebahagian daripada diri saya dulu-dulu. Jadi apa yang saya sebutkan tentang Nona ni, ini dalam bab yang saya namakan serba siaran bersiaran. Jadi dalam tajuk kecil siaran-siaran lain ni, saya katakan selama kerjaya bersiaran TV3, saya dilibatkan dengan beberapa rancangan lain. Antaranya Majalah Wanita Nona, dokudrama Memo, pelancaran berita terkini dan penamaan semula Sekapu Siri sebagai Malaysia Hari Ini atau MHI. Saya bermula sebagai wartawan siaran, menyampaikan berita, jadi itu secara langsung. Apabila ditukarkan setahun kemudian pada Nona, yang itu bentuk rakaman. Ini dan lain dah cerita, memang tak ada pengalaman langsung. Tapi di samping itu kita rasakan ini pengalaman baharu dalam pelayaran penyiaran kita ni kan. Jadi saya dapat cubalah berikhtiar sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri, kerana maklumlah kan dulu secara langsung. Sekarang walaupun agak kira bersantai banding dengan secara langsung, saya terpaksa mengubah cara belajar, cara baharu, iaitu untuk membuat secara rakaman. Antara yang sangat terkesan pada saya ni tentang satu ruangan, iaitu dinamakan Titian Hidup. Titian Hidup ni kisah-kisah wanita kan yang mungkin sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan, ataupun yang ada, maklumlah kan dalam rumah tangga ada 1001 macam dugaan dan halangan ya. Mungkin Kak Chris boleh kongsikanlah bagaimana yang Kak Chris nampak dunia penyiaran hari ini berbanding dahulu. Perbezaannya tu memang banyak sekali. Kalau dulu televisyen, layar televisyen, maka itulah yang kita tatap. Kalau radio, tertuangnya kita dengar-dengar ya. Tapi hari ini kalau saya lihat secara bandingan, dalam talian tu sendiri pun kita boleh menonton televisyen dan apalagi dalam talian yang dipanggil podcast. Ya, betul kan, saya ni cuba belajar jugalah bahasa zaman digital ni kan. Jadi itu pun ada kepelbagaian dan malah saya lihat yang boleh buat sendiri juga. Dulu kalau kita ada kita kata kelompok atau regu siaran kita, hari ini kita lihat boleh buat sendiri. Suara latarnya, penyampaiannya siap lagi, kemudiannya diletakkan dalam siaran, maka tontonlah kita dalam YouTube. Dunia semuanya di hujung jari. Benar. Berada dalam dunia penyiaran ni memang begitu banyak cabarannya, betul? Betul. Mira nak Kak Chris kongsikan tips dan juga nasihat kepada pelapis-pelapis hari ini, dan juga Mira sendiri dah lalang kita depan mata ni kan. Apa nasihat dan tips yang boleh Kak Chris kongsikan? Nasihat petua tak adalah berlapis-lapis kan, sebab sedikit sekali kalau nak bandingkan dengan zaman, terutama zaman digital ini kan. Sebagai ahli penyiarannya, saya fikir kita perlulah
kalau sepantas itu bergeraknya dunia digital, maka kita sebagai ahli-ahli yang benar-benar kan mau menjiwainya, maka kita pun perlu harus seiringan dengan inovasi teknologi digitalnya. Namun saya harap saya terus-terusan disantuni kemanusiaannya. Alkisah akhirnya, rumusnya yang diberitakan, yang dilaporkan ataupun yang diceritakan tentang manusia, ya, tentang makhluk alam dan alam sekeliling ciptaan Tuhan. Jadi saya harap sama-samalah digabungkan, ya, jangan difikir secara apa yang dikatakan mesinnya saja, digitalnya saja, tetapi turut sama kita sulami, ya, dengan aspek keperimanusiaannya. Baiklah, akan Mira terapkan semua itu dalam hati. Macam mana pula persiapan Tahun Baru Cina nanti? Tahun Baru Tionghoa ni, kita ni sebagai adat pusaka peninggalan warisan, ya, tetap sederhana dalam kita berkumpul, ya, sesama keluarga. Jadi kita ikutlah SOP, ya, sebab sama-sama kita masih dalam keadaan pandemik. Betul, ya. jaga Jadi diri kan. berpada-pada. Terima kasih Kak Chris kerana sudi bersama dengan Nona. Banyak ilmu dan juga informasi yang bermanfaat Mira dapat hari ini. Okeylah Kak Chris, pastinya ramai di luar sana yang rindukan penampilan Kak Chris untuk mengacara Nona. Jadi Mira berbesar hati sekiranya Kak Chris dapat mengemudi segmen yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Mira dan sama-sama yang sudikan menonton, ya. Terima kasih banyak. Bagi menyerikan sambutan Tahun Baru Cina, menghias ruang kediaman pastinya satu kemestian. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, setiap hiasan dekorasi memiliki maksud tertentu dan membawa tuah dalam keluarga. Tahun ini, hiasan pokok dan dekorasi rumah tentunya mempunyai elemen tahun harimau. Diary Deco menjengah ke Nursery Beauty Gardens melihat variasi hiasan tradisi untuk Tahun Baru.